والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah kita, iaitu kuliah di dalam pengajian kitab Maqulatul Asyarah karangan Ayah Diskam rahimahullah ta'ala. Nah, ini kita akan teruskan sambungan pengajian kita insya-Allah seperti biasa pada muka surat 31 maka tukai masuk dah. Dan adalah macam mana? Dan setengah daripada kaif. Dan setengah daripada kaif. Baris 11. Kita tak sama nanti ya. Sama Ustaz. Sama rasanya. Oh, sama Kita ada sama Rasanya cuba Ustaz tengok. Ada tak baris 11 muka surat 31? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan seperti rasa yang dapatkan kejap dan setengah pada kaif. Dan setengah pada kaif tersebut itu ada yang lama. Situ? Ya, betul. Ya, betul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Shaykhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada kaif, ini setengah daripada Maqulatul Kaif. Jadi kita ni dah masuk dalam perbahasan iaitu makulat yang ketiga, iaitu Maqulatul Kaif. Maqulatul Kaif. Jadi Maqulatul Kaif ni dikatakan diri dia tu dikatakan arad. Dia tu diri dia arad dan juga dia menumpang kepada zat yang lain. Contoh akan datang kita akan bahas Maqulatul Kaif. Jadi dulu kita dah bahas dulu Maqulatul Jauhar. Satu. Yang kedua Kam. Kam tu perbahasan yang panjang. Kemudian yang ketiga Maqulatul Kaif. Jadi bagai arad tu semua ada 9. Dia semua 10.
Yang satu tu jauhar, kita dah bahas dah. Kemudian 9. 9 tu kam, makhluk tu kam. Ma yakbal kismah. Perkara yang terima bahagi tu panggil kam. Dulu kita bahas. Kemudian yang kedua, makulatul kaif. Kalau tengok dulu takrif dia, dia kata perkara yang tidak terhenti, yang difahami akan itu dengan difahami dengan perkara yang lain. Nak faham perkara tu, mestilah difahamikan dengan perkara yang lain. Contoh kita kata seperti putih di kertas. Nak faham putih tu, mesti kita faham kat kertas dulu. Semata-mata putih tidak boleh kita faham, melainkan mestilah dia tu melekat pada kertas. Mestilah dia tu menumpang pada kertas. Kita nak kata gerak. Kata gerak saja tak jadi. Apa yang geraknya? Baik, ini dia nak bahas pula makulatul kaif. Jadi makulatul kaif tu ada kalanya yang lama lekatnya dan tiada lama lekatnya. Macam mana ni? Tengok ni. Dia kata nanti kita kena buat dulu, kita kena buat apa? Carta sikit makulatul infialiyah. Isti'dadiyah. Isti'dadiyah. Mahsusah mukhtasatun bil kam. Mukhtasatun bil kam isti'dadiyah. Isti'dadiyatun. Mukhtasatun bil kam. Jadi makhluk tukar ini terbagi berempat. Nanti akan datang kita bahas lah. Jadi dulu tu kita dah bahas makulatul kaif.
Jadi makulatul kaif yang dulu tu mula-mula tu, ha, yang mula-mula tu kita kata yang pertama dia mana? Bahagian pertama tu, pertama kaif yang dapatkan dengan salah satu daripada hawas yang zohir. Hawa yang khonsir ni dipanggil makulatul kaif mahsusah. Dia panggil makulatul kaif mahsusah. Tengok atas sikit Baris yang ke-6 ke? 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Dia kata, dan adalah bahagian kaif itu 4 bangsa. Pertamanya, kaif yang didapatkan dengan salah satu daripada hawas yang zohir. Hawas yang zohir ni kita panggil makulatul kaif mahsusah. Ataupun kaifiyah mahsusah pun boleh. Kita panggil makulatul kaif ataupun makulatul kaifiyah mahsusah. Kita tulis satu lagi, kaifiyah pun boleh. Makulatul kaif ataupun kaifiyah mahsusah. Jadi makulatul kaif mahsusah tu makulat, iaitu sifat yang kita dapatkan dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Dia kata dulu iaitu penjabat, penyentuh, pelihat dan pendengar dan pekejap dan pencium. Seperti panas dan sejuk yang didapatkan dia dengan tepuh, dengan kena dan seperti warna. Maka itu kita panggil makulatul kaif ataupun makulatul kaifiyah mahsusah. Dan seperti suara-suara. Tu kita dapat panca indera yang 5 tu. Kita dapat melalui panca indera yang 5 dengan suara. Dan huruf-huruf yang didapatkan dengan dengar. Dan seperti bau-bauan. Ini kita ulang balik sekali lalu. Yang didapatkan dengan cium. Dan seperti rasa-rasa yang didapatkan dengan kejap. Kejap ni maksudnya yang dapat kita rasa dengan lidah. Itu dia panggil makulatul kaifiyah mahsusah. Kemudian dia bagi pada 2 pula lepas ni. Dia bagi pada 2 lah mahsusah. Satu dia panggil infi'aliyah. Ni yang saya bagi tahu minggu lepas ni. Infi'aliyat. Dia lekat lama Infi'aliyah. Infi'aliyat atau infi'alat. Infi'aliyah. Infi'aliyat, infi'alat. Beza tu je. Okey, ni tak nak masuk dah ni. Tulis Dia semua ada 4 ni tak ada payah. Maklutul kaif ni paling mudah sekali Maklutul kaif ni paling mudah sekali. Cuma nak ingat je lah. Cuma kita nak ingat je. Qala al-musannif rahimahullah. Dia kata, dan setengah daripada makulatul kaif yang tersebut itu, ada yang lama lekatnya di benda. Apa maksudnya? Ada yang lama lekatnya di benda itu. Ada yang lama lekatnya di benda itu. Tambah sikit itu. Maksudnya contoh dekat lama macam mana? Sifat tu lekat lama macam mana? Seperti manis, manisan, manisan. Ini manis gula.
Manis gula tu lama. Manis pada gula tu lama, lekat lama tu. Bukan hilang sekejap tak. Jangan Dia manis pada gula tu sentiasa ada je lama. Bukan sehari dua lepas tu hilang hilang dia punya manis. Manis kat gula tu lama lekat kat situ tu. Ha. Manis pada gula tu kita panggil apa? Kita panggil makulatul kaif ataupun makulatul kaifiyah mahsusah infialiyat. Ni infialiyat ni. Kalau lekat lama tu kita panggil makulat, tulis itu. Yang lama lekat dia tu kita panggil apa? Iaitu makulatul kaifiyah mahsusah infialiyat. Okey, baik. Saya bagi. Jadi kalau benda yang lekat lama, sifat tu lekat lama Zulkifli kalau dia lekat lama dekat dalam dekat gula tu, lekat lama ni maksudnya sifat manis pada gula tu kan ada, sentiasa ada. Bukan kata sifat manis pada gula tu ada hari ni je, esok dah tak ada dah. Tak, bukan maksud gitu. Sifat dia tu manis pada gula tu, dia lama kan, berkekalan lama. Melainkan kalau kita kacau dengan air, tu dia hilang lah. Tapi nak cerita kata, apabila lekat lama tu, sifat dia lekat pada gula tu, dikatakan makulatul kaif. Kenapa panggil kaif? Sebab dia menumpang pada zat. Sebab apa panggil mahsusah? Sebab didapatkan dengan panca indera yang 5. Sebab apa panggil infialiyah? Sebab orang tanya esok. Kenapa panggil infialiyat? Kerana dia tu lekat lama. Ada 4 Iktibar kata makulat, dia tu arad. Dia tu makhluk. Iktibar kata dia kaifiyah, dia tu menumpang pada sesuatu benda. Nak ada benda tu mesti ada benda mesti kena ada dia nak ada benda tu kena ada benda yang lain. 2. Nak panggil mahsusah, sebab apa panggil mahsusah? Sebab kita dapat dengan panca indera kita. Mana? Dengan kita rasa manis gula tu kan, manis-manisan tu. Sebab apa panggil infialiyat? Sebab dia lekat lama. Tu habis. Dan seperti masin air laut. Air laut pun begitu juga. Masin air laut tu lekat lama tak? Lekat lama. Maksud lekat lama tu, sifat masin pada laut tu, sifat masin pada air laut tu, berkekalan sokmo-sokmo, sentiasa masin je. Itu lama tu. Bukan kata air laut hari ni tak masin, esok tak masin. Tak, bukan begitu. Habis itu. Dan seperti putih. Dan seperti putih perak. Putih perak ni. Saya dulu tu. Putih kapas tu. Putih perak pun boleh juga. Putih perak boleh juga. Jadi putih yang ada di perak tu, di silver tu, putih bagi perak tu, itu dikatakan lekat lama tu. Bukan sehari dua boleh hilang tu tak. Bukan kata ustaz saya perak tapi dah lama. Lama tak apalah sebab dia lekat lama. Bukan sehari dua dia boleh hilang, boleh tanggal dia punya putih tu, tidak. Dan kuning emas. Kuning warna emas tu. Nak hilang kuning tu bukan senang. Makan masa lama lah, sebab tu dia kata lekat lama. Habis-habis. Saya tak ada payah pun, mudah. Maka itu kita panggil makulatul kaifiyah mahsusah infialiyat. Yang saya tulis gambar raja tadi. Habis itu. Dan setengah daripada kaif. Ni.
yang tidak lama lekatnya. Ini kita panggil apa ni? Makulatul kaifiyah mahsusah infialat. Tadi yang saya pecah dua tadi kan? Saya pecah dua tadi. Infialat. Nampak ni ajar Rona yang saya tulis tadi, infialat. Nampak Ustaz. Jadi itu yang dia katakan yang tidak lama lekatnya. Itu dia panggil makulatul kaifiyah atau kaif pun boleh. Makulatul kaifiyah mahsusah infialat. Itu istilah nama dia. Dia tak tulis kat sini. Cuma contoh macam mana? Yang tak lekat mana? Seperti merah muka dengan sebab malu. Kalau esok orang tanya, orang tu malu betul nampak muka merah tu. Makulat apa orang panggil esok? Orang tanya esok. Kita menjawab. Makulat kaifiyah mahsusah infialat. Sebab apa panggil makulat? Sebab dia sebab kita duk bahas ilmu tentang makhluk. Sebab apa panggil kaifiyah? Sebab dia menumpang pada satu benda. Nak ada dia tu kena menumpang pada yang lain. Dua dah kaifiyah. Sebab apa boleh kata mahsusah? Sebab nampak dengan panca indera, nampak warna merah pada muka tu. Sebab apa panggil infialat? Sebab dia merah pada muka tu tak lama. Bukan malu tu sentiasa merah yang muka, tidak. Sekejap je. Orang tu malu, muka merah. Tak sampai 2-3 minit, hilang. Lepas tu habis dah malu. Bukan sentiasa malu sampai 24 jam, tidak. Tu yang orang panggil tak lekat lama tu. Tu dia maksud dia. Faham ya ajaran tu maksud dia. Okey, baik, habis. Seperti panas pada makanan. Boleh? Jadi panas pada makanan tu dia bukan lama. Bukan lama. Sekejap je, lepas tu dia sejuk balik. Kita kira hal lagi. Tapi kena ingatlah. Kalau nak kira hal lain boleh, tapi kena tahu panca indera tu mesti kena ada. Panas tu kita boleh rasa. Nak panggil makulat kaif boleh tak? Boleh. Makulatul kaif mahsusah infialat. Ajar Jamaliah dia panggil infialat. Boleh, tak ada masalah. Air sejuk. Air batu kita letak. Sejuk tu lama ke tak? Dia kena tengok dulu. Tengok lagi dia kata. Lagi pula, dan pucatnya muka depan sebab takut. Dan pucatnya apa tu? Kita tu depan ke apa? Pucat dengan sebab takut. Dengan kan? Bukan depan tu, dengan. Silap saya. Kita tak kena. Pucatnya muka tu dengan sebab takut. Tu sama juga. Pucat muka. Bukan sentiasa lama, lekat lama dah. Sekejap je tu. Habis. Tu mudah. Tu pertama Jadi makulat kaif yang pertama tadi tu kita panggil makulat kaifiyah mahsusah. Esok kalau orang tanya makulat kaifiyah mahsusah, dia terbahagi pada dua. Infialiyat dengan infialat. Kalau infialiyat dia lekat lama. Contoh manis pada gula, masin pada garam. Tak kira lah. Orang nak panggil apa kita boleh hukum lah. Senang lah kita dah ngaji makulat ni. Habis itu. Kalau kita kata makulat kaifiyah mahsusah infialat. Tu tak lekat lama. Seperti apa kita kata sejuk pada tubuh kita. Kita duk rasa sejuk ni. Adakah sejuk tu lekat lama? Tak lama pun. Maka itu kita panggil makulat
kaifiyah mahsusah infialat. Habis. Dan yang keduanya, kedua daripada empat bahagi tu, empat bangsa tu. Dia panggil apa? Ialah kaif yang ketentuan pada diri-diri. Apa maksud kaif yang ketentuan pada diri-diri? Kaif yang ketentuan pada diri-diri, yakni tertentu, tulis itu, dobel itu, tepi, yakni tertentu dengan benda yang ada roh sahaja. Yakni tertentu dengan benda yang ada roh sahaja. Sifat tu dia ada pada roh sahaja. Kalau tak ada roh tak boleh. Tengok contoh ni nampak ah. Lepas tu dia kata kaif yang ketentuan pada diri-diri ni, yang ketentuan pada zat. Diri tu dengan mana zat? Ini kita panggil apa? Ini kita panggil, tengok carta tadi, saya tulis carta tadi tu. Kita panggil makulat kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Ada tak tadi? Silap ni saya ni. Saya minta maaf, saya tersilap ni. Kok mana saya tu ni? Silap. Sampai 2 kali. Sebenarnya saya pada nombor 2 ni Mukhtasatun bin nafsi, bukan bil kami, silap. Bin nafsi. Silap Ubah sikit je. Bin nafsi. Ubah sikit tak? Ini nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Dia panggil mukhtasatun bin nafsi. Ni makulat yang kedua, kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Ubah sikit je tengok. Baik. Habis tulis dah bin nafsi. Jadi yang dia katakan yang kedua ni, dia panggil makulat kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Apa dia? Ialah kaif yang ketentuan pada diri. Yang ketentuan pada zat. Maksudnya apa? Tertentu dengan benda yang ada roh sahaja. Tengok contoh. Seperti sifat penghidup. Seperti sifat penghidup. Maka sifat penghidup yang ada pada diri kita ni dinamakan arad. Sebab apa? Sebab sifat roh kita ni dia menumpang pada jirim. Sebab dia menumpang pada jirim. Maka sifat penghidup kita ni, kalau orang tanya esok ni, dia panggil makulat apa? Sifat penghidup kita ni menumpang pada tubuh kita ni. Dia panggil apa? Dikatakan makulatul kaif. Makulatun kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Tu dia Satu. Dan sihat. Sihat, sakit. Nampak tak? Alhamdulillah, ini sihat Ustaz. Sihat. Kata ini ini awak sihat ini. Sihat. Lepas tu kita bertanya, sihat tu masuk dalam apa Orang tanya esok. Tapi orang tak tanya lah kita Kalau orang tak ngaji makulat, dia tak tanya lah. Kalau orang tanya ngaji makulat, sihat tubuh badan tu dia panggil makulat apa baru kita boleh jawab. Ini kata sihat-sihat. Sihat tu apa sihat?
Kalau nak suruh bahas makulat, kena bahas makulat lah. Sihat ni dipanggil makulat. Orang pun tak pernah dengar. Makulat apa? Dia panggil makulat kaifiyah. Kaifiyah lagi pula. Makulat kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Memang orang tak faham. Dia tak boleh. Kalau hurai gitu orang tak faham dah. Cerita ni bagi orang yang belajar ilmu makulat boleh kita praktik. Kita boleh buat praktikal. Lepas tu untung ngaji ilmu makulat ni walaupun kita belajar sekali pun untung lah. Sekali cukup dah. Kita khatam sekali pun okey dah. Sebab kita nak kenal ilmu makhluk kan. Terbaik tengok. Dan kudrat. Kudrat ni kita panggil kehendak apa tu? Kekuatan. Bukan kudrat sifat berkuasa Allah Ta'ala tu tak. Ni tu dah bahas sifat makhluk. Dan kudrat. Kekuatan kita. Kekuatan tu dia panggil apa? Penghidup. Dia ada roh. Nak kata ada kekuatan, mesti orang tu ada roh. Dan iradah. Dan kehendak. Gitu juga. Itu pun dikatakan makulatul kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Sebab dia tu tertentu dengan benda yang ada roh. Sihat, sakit, kehendak. Umpamanya. Tak kira lah umpamanya lagi. Baik. Kemudian. Dia bahas lah. Jika tidak lama lekatnya pada zat. Dikatakan hal. Tengok. Kalau tak lekat lama pada zat. Pada diri tu. Dikatakan hal. Apa hal? Yakni kelakuan. Contoh dia tak tulis ni. Ni kena tulis. Contoh dia tak tulis. Tulis itu. Seperti panas di dalam tubuh kita. Sebab dia boleh ada bersangkut paut dengan roh kan. Seperti panas tubuh di dalam, seperti panas tubuh kita. Ataupun sejuk pada tubuh kita. Kalau yang tadi tu umum sikit. Kalau makutukan mas susah tadi tu. Macam makanan nasi ke apa tu tak apa. Dia bukan bersangkut paut dengan roh. Ni sangkut roh. Ni bersangkut paut. Ni dia katakan hal. Kalau lekat lama, kalau tak lekat lama pada zat tu, panas tubuh dalam kita tu. Bukan sentiasa panas je. Tidak. Ada masa panas, ada masa sejuk. Maka itu dipanggil hal. Itu dia panggil hal. Nanti tengok saya buat pecah pula lain ni. Jadi kita panggil pecah dua lah ni. Kita pecah dua pula. Nampak hal dengan malakat. Malakah. Malakah. Dipecah dua. Tengok. Dia panggil, bagi dua hal dengan malakah. Baik. Jadi kalau tidak lama lekat daripada zat tu, dikatakan hal, dikatakan kelakuan panas, kelakuan sejuk dalam badan.
Dan jika lama, yang ni, dan jika lekat lama, dikatakan malakatun, malakah. Seperti pandai menulis. Pandai menulis tu. Pandai main bola. Pandai main badminton. Maksudnya malakah tu ada. Malakah ni kita panggil bakat. Kalau asalnya malakah ni bakat. Talent. Ha. Dia ada malakah dia. Dia orang ada talent ni, sikit ni dia tahu dah. Macam-macam, cuba tengok contoh main bola. Kalau jenis-jenis yang apa tu pemain bola yang handal-handal tu, Ronaldo ke Messi ke, dia letak bola tu dia boleh tahu, dia boleh pusing dah. Tu malakah dia. Maksudnya dia, walaupun dia tak main lagi pun, tapi dia ada malakah. Maka kita panggil seperti pandai menulis. Itu dia panggil makulatul kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Lekat lama tu. Pandai menulis bukan sehari dua. Kita nak pandai menulis. Lama. Nak lupa menulis pun payah. Takkanlah 15 tahun. Saya tak tahu nak menulis lah. Mesti tahunya. Dia lekat lama. Dan pandai buat rumah. Pandai buat rumah. Buat rumah ni pun kena makan masa lama. Bukan sekejap. Nak boleh kelupa dia pun. Lama. Atau potong baju. Potong baju ni orang menjahit lah. Ni ayah dia buat misal contoh mudah-mudah ni. Dan potong baju. Atau tukang emas. Bukan tukang emas. Dia maksud kata tukang emas kat sini ni maksudnya yakni membuat emas. Tulis itu. Yakni pandai membuat emas. Orang nak pandai buat emas ni makan masa lama. Bukan sehari dua boleh pandai buat emas. Tak. Umpamanya. Tu. Tu panggil pandai buat emas tu. Baik. Itu dia panggil lekat lama. Kita panggil makulatun kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Tapi masuk malakah. Kalau malakah tu benda lama. Kalau lekat lama ni pandai menulis tu, ya. Orang ni pandai masak dia ni, chef ni. Dia ni pandai masak dia ni. Pandai masak ni lekat mana? Kita kata dia pandai masak tu. Dia pandai untuk masak tadi tu mesti lama. Maka kita kata dia ni panggil makulatul kaifiyah mukhtasatun bin nafsi. Tu dia. Maksudnya sifat itu ketentuan pada diri, pada zat. Habis itu. Dan yang ketiganya yang isti'dadiyah. Dia panggil kaifiyah isti'dadiyah. Apa maksud isti'dadiyah? Yakni kecadangan namanya. Kecadangan. Kaif yang bersedia. Bercadang apa-apa sesuatu. Kalau ngaji Tok Saleh dulu dia dobit gini. Kaif yang bersedia dan bercadang apa-apa sesuatu. Tengok ni. Nanti beri contoh depan. Contoh tengok depan tu. Dengan bahawa mensediakan bagi menerima apa-apa bekasan. Dengan bahawa mensediakan, ini bersediakan, ini mencadangkan bagi menerima apa-apa bekasan. Tu. Kalau dulu tu saya dobit tu dia kata seperti tepung yang sudah diuli. Dululah saya mengaji dulu, yang ngaji dengan Tok Saleh dulu dia dobit gini. Seperti tepung yang sudah diuli, maka
tepung yang lembut itu telah bersedia dan menerima untuk jadi bulat atau panjang ataupun leper. Saya ulang balik. Ni dobitan pada Tok Guru Saleh lah. Nak tulis, siapa nak tulis, pulang lah. Seperti tepung yang sudah diuli, maka seperti tepung yang sudah diuli, maka tepung yang lembut itu, telah bersedia dan menerima, maka tepung yang lembut itu telah bersedia dan menerima untuk jadi bulat atau panjang ataupun leper. Intaha. Tok Guru Saleh. Tu. Jadi dia ada kecadangan. Contoh kita ambil plastisin lah. Plastisin yang budak-budak tu. Dia dah lembut kan. Lembut kan. Kita kecadangan untuk apa? Nak buat pen ke? Kita buat pen ke? Kita buat panjang ke? Buat bulat ke? Esok orang tanya makulat apa tu? Dia panggil makulatul kaifiyah isti'dadiyah. Dia panggil makulat. Makulatul kaifiyah isti'dadiyah. Nak buat roti canai. Kita uli tepung. Jadi lembut dah. Nak buat apa tu? Nak buat roti canai. Buat bulat. Jadi kecadangan kita nak buat bulat tu, dia tak buat lagi tapi diri kecadangan. Diri tak, bukan buat tu jangan kena pada isti'dadiyah, tidak. Yang kata makulat isti'dadiyah tu kita dah buat jadi lembut dah. Tak buat roti canai lagi. Maka kita dah uli tu, kita panggil makulatul kaifiyah isti'dadiyah. Apa dia? Tengok depan, tak ada tadi dia kata bahawa mensediakan bagi menerima apa-apa bekasan. Apa-apa kesan. Bersedia maksudnya apa? Dia tu lembut dah. Bersedia nak jadi roti canai ke, nak buat roti ke, nak buat kek ke. Tu maksudnya. Satu. Atau bagi menolak. Tulis. Ini atau bagi menolak apa-apa bekasan. Atau bagi menolak apa-apa bekasan. Nolak ni maksudnya nak tukar, nak ubah jadi lain ke? Dia dah lembut dah, bulat. Nak ubah jadi panjang ke? Dan tidak terima ini, dan tidak terima bekas. Contoh macam mana? Nanti tengok depan tu. Dan tidak terima, yang ni, dan tidak terima bekas, tidak terima kesan. Macam mana tu? Tengok contoh. Ini contoh pada kata menerima bekas. Tengok. Misal yang menerima itu, ini yang menerima apa-apa bekas. Tulis itu. Misal yang menerima apa-apa bekas itu ialah seperti lembut. Tulis. Seperti diri lembut. Seperti diri lembut. Seperti diri lembut. Pada umpama lilin. Lilin keras kan, nak macam mana? Ni lilin dekat petani ni dia panggil apa? Dia ada jenis yang lembutnya tau. Saya tak pasti dia boleh, dia lilin tak keras mana. Tu. Dia bukan lilin keras macam kita gambarkan sekarang ni, tak. Lilin kita keras kan. Itu tak ada kecadangan. Dia lilin sana tu ada yang jenis lembut punya. Maka lilin kat sana tu dia katakan, ni dia contoh tempat dia lah. Dia kata lilin. Kita kata tepung lah, kalau kita ambil tepung. Seperti tepung. Tepung tu ada kecadangan lembut tu. Lembut. Diri lembut tu lah kita panggil makulatun kaifiyah isti'dadiyah. Satu.
Maka dia boleh menerima apa-apa bekasan. Apa? Nak terima jadi bulat boleh. Nak terima jadi panjang boleh. Nak terima jadi kepek boleh. Nak buat apa-apa pun boleh. Boleh terima. Atau. Dan misal yang tidak terima itu apa? Dan misal yang tidak terima bekas itu seperti han. Keras pada batu. Dia panggil keras pada batu. Ha. Keras pada batu tu, ha, umpamanya, ha, ataupun kayu. Ha, itu kita panggil dia tidak menerima kesan. Nak terima bekas lain tak boleh lah. Bila dah batu keras, dah tak ada lah nak pergi tukar lain tak boleh dah. Ha, tu yang panggil yang ini katakan tidak menerima bekas. Jadi, makulat kaif isti'dadiyah ni dia ada bagi dua pula. Satu dia terima bekas, satu lagi dia tak terima bekas. Kalau terima bekas tu dia menerima cadangan. Apa menerima cadangan? Nak buat dia lembut boleh jadi nak boleh. Dia lembut boleh pergi ke bulat, boleh ke panjang, ke pek dan sebagainya. Kalau yang tak boleh terima bekas tu, yang tak boleh terima kesan tu seperti keras pada batu. Batu tu keras dah. Nah, kita kata keras pada batu tu apa? Kalau seorang tanya. Keras. Maka keras pada batu tu kita kata makulatul kaifiyah isti'dadiyah. Tapi isti'dadiyah yang apa? Yang tidak terima kesan. Sebab dia tak terima kesan dah. Bila dah keras tu tak boleh nak lembut, tak boleh dah. Habis itu. Dan yang keempatnya, kaif yang ketentuan ia dengan kam. Ni tengok. Kaif yang ketentuannya pada kam. Ni panjang sikit ni, payah sikit. Nanti tersambung lagi minggu depan lah. Dan adalah kaif. Dan yang keempatnya, kaif yang ketentuan ia dengan kam. Iaitu potong bagi kam seperti 3 persegi, 4 dan sebagainya. Ni kita nak bahas nanti. Dia panggil apa tu? Kaifiyah mukhtasatun bil kam. Kaifiyah mukhtasatun bil kammi. Nanti terbahas pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.